Baiklah, umum sedia maklum program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula secara rasmi hari ini. Dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi individu pertama menerima vaksin petang nanti. Pelaksanaan program 3 fasa yang diawalkan 2 hari berbanding jadual asal pada 26 Februari Jumaat itu bahkan menyaksikan lebih 500,000 anggota Barisan Harapan menerima vaksin. Dan untuk melihat jangkaan yang akan berlaku hari ini dan hari-hari seterusnya, kita bersama dengan Presiden Penyatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Datuk, apabila petugas Barisan Hadapan ini disuntik ataupun mula disuntik hari ini, sebenarnya berapa lama kita boleh tengok keberkesanan vaksin COVID-19 ni? Adakah kita akan lihat kurangnya kes-kes jangkitan COVID-19 selepas ini kepada petugas-petugas Barisan Hadapan? Sebab kita tahu di awal gelombang pertama, gelombang kedua, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham juga ada memaklumkan petugas Barisan Hadapan tidak terkecuali dijangkiti COVID-19 ini. Ya, sebenarnya kita kena faham ya dari segi teknikalnya vaksin COVID-19 ini pertama dia akan melindungi penerima vaksin tersebut daripada penyakit atau jangkitan yang serius ya. Walau bagaimanapun sebenarnya penerima tersebut masih boleh mendapat jangkitan ya. Kalau dulu dia dapat jangkitan mungkin menjadi lebih serius ataupun berat. Tetapi dengan adanya perlindungan vaksin ini, seriousness ataupun penyakit itu akan menjadi ringan. Walaupun bagaimanapun jangkitan itu masih ada kepada orang tersebut. Dan yang kedua, dari segi teknikalnya, vaksin ini akan mengambil masa 2 minggu atau 3 minggu dan juga selepas suntikan dos kedua untuk dia betul-betul memberi perlindungan kepada penerima vaksin. Kerana itu dalam tempoh yang terdekat ini mungkin kita kurang nampak dia punya kesannya. Tetapi mungkin mengambil masa yang agak panjang lah, 3 bulan begitu ke atas lah. Baru kita akan nampak kes-kes kemasukan hospital berkurangan, kes-kes serius berkurangan. Jadi secara tidak langsungnya kita akan nampaklah pengurangan kes-kes di dalam komuniti. Ya, saya. Dan Datuk, sebenarnya hanya satu daripada 20 rumah orang tua di Malaysia yang telah melakukan pra-pendaftaran bagi program vaksinasi COVID-19 sekaligus menyaksikan penghuni serta kaki tangan di Pusat Jagaan Warga Emas lain berdepan risiko tidak mendapat suntikan atau menerimanya dalam keadaan yang terlewat. Institut Pendidikan Penuaan Malaysia di Universiti Putra Malaysia, My Aging, menganggarkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya ada 1,000 rumah orang tua di Malaysia dengan separuh daripadanya tidak diketahui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan juga Jabatan Kebajikan Malaysia JKM, justru tidak dapat dihubungi. Setakat ini hanya 50 pusat jagaan warga emas yang melakukan pra-pendaftaran bagi program vaksinasi menurut My Aging dan KKM. Setengah daripadanya tidak memiliki lesen, manakala yang lain memperoleh lesen daripada pelbagai pihak berkuasa seperti kerajaan tempatan. Sebenarnya bagaimana kita melihat isu ini untuk pastikan bahawa tiada pusat-pusat jagaan warga emas ini tidak terlepas mengambil vaksin COVID-19 dan juga dalam masa yang sama mereka tidak terlewat menerimanya walaupun kita tahu vaksin ini tidaklah diwajibkan kepada semua pihak. Ya, isu ni sebenarnya kami di badan NGO dan profesional ada bincangkan ya, sebab keadaan kita berlainan dengan keadaan negara maju di mana rumah-rumah penjagaan mereka berdaftar dan ramai sebenarnya warga-warga mereka di sana berbanding dengan di Malaysia ya. Pengalaman kita pun memang begitu. Jadi pertama, mereka ni adalah satu golongan rentan yang sangat penting untuk diberi perlindungan ya. Tambahan lagi mereka duduk di rumah orang tua di mana komunitinya agak ramai lah. Jadi apa yang daripada pengalaman kami yang lepas-lepas lah NGO dan juga mungkin agensi kerajaan, memang kalau kita lihat dari pendaftaran memang sedikit ya. Jadi apa yang kita perlu sekarang ialah mobilize agensi di peringkat daerah tu sebenarnya. Di peringkat daerah dan negeri bersama dengan NGO. Pertama, mewar-warkan kepada masyarakat yang pertama. Yang kedua, untuk mencari kontak. Kita terpaksalah mencari rumah-rumah ataupun organisasi yang sebegitu. Saya rasa di peringkat daerah sebenarnya kita tahu. Ya, dan ketiga adalah kita rope in mereka, ajak mereka bersama-sama untuk diberi. Kerana walaupun volunteer betul, tetapi adalah sangat penting untuk melindungi golongan ini. Ya. Saya rasa kita mesti mobilize
peringkat daerah, peringkat negeri dan juga komuniti sendiri. Ya saya. Dan Datuk, selain daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, menteri-menteri dan juga pemimpin politik, siapa lagi sebenarnya yang boleh kita berikan keutamaan dapatkan vaksin COVID-19 supaya keyakinan rakyat itu meningkat? Sebagai contoh, kita ada tokoh-tokoh masyarakat lain seperti Ustaz Abid Liu yang tindakannya seringkali menjadi contoh ataupun ikutan golongan masyarakat. Kita ada juga Uncle Kentang yang banyak berkhidmat kepada masyarakat. Mereka ini dijadikan teladan oleh golongan-golongan ramai pihak di luar sana untuk kita ikuti. Adakah mereka ini juga boleh dilihat kerajaan tampil golongan-golongan penyanyi ke siapa-siapa lah yang dipandang tinggi oleh masyarakat ini tampil untuk mendapatkan vaksin COVID-19 secara awal untuk tingkatkan keyakinan rakyat terhadap keberkesanan dan juga kualiti yang ditawarkan vaksin itu? Ya, saya setuju pendapat itu dan kita juga berharap supaya kerajaan mempertimbangkan ini sebagai salah satu kempen sebab kita perlu menggerakkan masyarakat secara besar-besaran. Jadi kita mesti menggunakan golongan-golongan yang kita panggilkan ikon masyarakat lah ataupun influencer di dalam masyarakat kita, walaupun mereka tidak jawatan macam yang disebutkan Ustaz Abid Liu dan lain-lain tokoh-tokoh ataupun selebriti ataupun ikon-ikon tersebut. Saya rasa mereka ramai pengikut di kalangan masyarakat, ada sampai berjuta. Jadi kalau kita gunakan mereka ni sebagai orang katakan ambassador ataupun duta kempen vaksinasi, saya rasakan kesan positif kepada masyarakat pada kerajaan itu sangatlah besar dan kita dapat menggerakkan sokongan masyarakat kepada kempen imunisasi ini secara lebih cepat dan lebih besar. Saya sangat setuju kalau tokoh-tokoh masyarakat, ikon dan sebagainya diberi dalam fasa pertama selepas daripada selain daripada frontliners kita lah. Ya saya. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Datuk Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia atas perkongsian berkenaan dengan hari pertama vaksin COVID-19 akan mula diberikan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham yang akan bermula pada petang ini, dan ini adalah sejarah pertama kali program vaksinasi akan dilakukan secara besar-besaran.